أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى كتابه dan nyata qala al-musannifu rahimahullah, dan nyata pula daripada huraian hukum akal itu bahawasanya, dan nyatalah pula daripada huraian hukum akal itu, huraian hukum akal yakni hukum akal yang tiga perkara, yaitulah wajib, mustahil dan juga harus. Jadi nyata katanya al-musannif daripada huraian hukum akal yang tiga perkara itu oleh bahawasanya mengetahui hukum akal itu ialah satu tangga bagi mengenal akidah. Baiklah, jadi teranglah kepada kita dari huraian hukum akal yang tiga perkara, bahawasanya mengetahui akan hukum akal yang tiga perkara itu. Apa dia wajib pada akal, kita tahu maksud dia. Apa dia mustahil pada akal, kita pun tahulah apa maksud dia. Dan apa dia maksud harus pada akal, itu pun kita tahu, itu pun kita dah faham apa maksud dia. Jadi memahami ataupun mengetahui
setiap satu daripada tiga hukum akal ini ialah merupakan satu tangga, satu wasilah. Tangga pun orang panggil, wasilah pun orang panggil. Nah, tangga, jambatan pun boleh juga makna dia. Nah, yang mana satu tangga bagi mengenal akan akidah, bagi kita mengenal, bagi kita mengetahui, mengenal, mengetahui akan akidah, yakni akan perkara yang diiktikadkan. Akidah ni ingatlah perkara yang diiktikadkan oleh hati kita, ataupun kita panggil juga simpulan hati, perkara yang disimpuikan oleh hati kita. Nah, contohnya kita mengetahui kan, contohnya Allah Ta'ala bersifat dengan qudrat, misalnya kan. Jadi Allah Ta'ala yang bersifat dengan qudrat ataupun sifat qudrat Allah Ta'ala ialah satu akidah, ialah satu perkara yang kita i'tiqadkan, yang kita mengaku. Itulah makna i'tiqad. Yang hati kita mengaku tentu sungguh sifat qudrat ni bagi Allah. Jadi nak kita i'tiqadkan, cara lagu mana kita nak kenal kan setiap satu daripada akidah kan. Nah, ada 20 akidahnya, yang wajibnya 20, yang mustahilnya 20, yang satu yang harusnya tu satulah kan. Itu dipanggil akidah. Nah, kalau sifat yang wajib bagi Allah kita i'tiqad dengan sungguh. Kalau yang mustahil, yang melawani akan sifat yang wajib, kita i'tiqad tidak. Kalau yang harus bagi Allah, kita i'tiqadkan dalam hati, harus, boleh jadi ada, boleh jadi sungguh, boleh jadi tak sungguh. Itu i'tiqad. I'tiqad ni juga kita panggil pegangan hati. Suatu perkara yang hati kita pegang, yang hati kita mengaku. Nah, kalau yang wajib hati kita mengaku sungguh, Kalau yang mustahil hati kita kata dah, i'tiqad lah tu, keyakinan kita, jazam kita. Itulah maksud dia, nak faham apa itu i'tiqad. Jadi kata al-musannif, untuk kita nak mengetahui kan, nak mengenali akan akidah, maka mengetahui akan tiga hukum akal tadi ialah merupakan tangga ataupun jambatan supaya kita boleh faham, supaya kita boleh kenal. Nah, berkaitan tentang akidah ni pula, nah, berkenaan tentang pengakuan hati yang, nah, perkara yang kita nak tasdik, yang kita mengaku perkara yang kita tidak mengaku, kita kata dak
Kan, tu pegangan hati kita lah. Kita kata dah, mana ada syirik bagi Allah, tak ada tu i'tiqad lah tu. Tu pegangan hati kita lah tu orang panggil. Tapi kena mahir, kena faham dah apa dia wajib pada akal, mustahil pada akal, harus pada akal, baru kita boleh faham. Tu jambatan dia nak sampai kepada nak kenal tentang akidah ni. Dan begitulah juga kata lagi al-musannif, dan teguh akidahnya nya tu seorang lah. Dan atah pada kata mengenal taksat ni. Jadi kita tahu akan hukum akal yang 3 perkara itu ialah satu tangga, satu wasilah, satu jambatan bagi nak meneguhkan akan akidah kita, supaya akidah kita kan tidak orang panggil goyang. Teguh tu mana tak goyang lah. Teguh tu dengan maksud tidak ragu-ragu, tidak syak, tidak waham, dan juga tidak zon. Tu makna teguh. Kemah, bulat keyakinan hati kita, yakin, jazam hati kita, dengan tak ada sebarang keraguan tentang Allah. Kan? Berkaitan contohnya sifat kudrat Allah. Teguh hati kita meyakini Allah bersifat dengan kudrat. Tu contohnya. Kan? Ada ragu-ragu dah? Syak ke 50-50 atau zon ke 70/30 atau waham ke kan 30/70 tu sama sekali tak ada. Tu mana teguh, yakin 100%. Kena ada lagu tu kan, keyakinan hati kita. Jadi nak menyampaikan kepada boleh teguh, tak goyang hati kita dengan keyakinan kita tadi, kita kena faham betul-betul tentang hukum akal yang 3 perkara ini. Penting sangat kita yang belajar ilmu tauhid ni mahir sungguh-sungguh kan, berkaitan 3 hukum akal itulah kan. Kalau yang wajib kita panggil sungguh, kalau yang mustahil kita panggil tidak, kalau yang harus kita kata boleh jadi kan. Kok balik ada pun boleh jadi, kok belah tak ada pun boleh jadi. Tu je lah bahasa mudah dia. Baik, kerana akidah itu ialah pengakuan di dalam hati seseorang. Baik, apa dia arti akidah? Akidah ni wazan fa'il kan, dengan maksud isim maf'ul, yaitu al-mu'taqadatu. Al-mu'taqadah, akidah yang bersepakailah makna dia dengan al-mu'taqadah. Baik, jadi kata al-musannif, kerana akidah itu, apa itu akidah? Ialah pengakuan, ialah mengaku oleh hati kita seorang. Bahasa mudah, dia tulis pengakuan di dalam hati seseorang. Ialah maksudnya apa? Yakni hati kita ni, cerita tajuk hati. Hati kita ni mengaku tentang satu perkara. Ada suatu perkara tu
yang hati kita mengaku. Mengaku tu ikutlah mengaku sungguh ke, mengaku tidak, kan? Tidak sungguh ke, atau mengaku boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Itulah perkara yang kita mengakukan dia. Katalah tadi, contoh tadi, kita belajar tentang sifat wujud. Katalah wujud, kan? Artinya ada, lawannya tiada, kan? Kita belajarlah Allah Ta'ala ni zatnya ada. Ada zat Allah Ta'ala, kan? Kita pun dengar guru duk mengajar. Baik. Lepas tu yang penting, selain daripada kita belajar ilmu tauhid, kan, kita kenal, kita tahu sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Contohnya wujud tadi. Hati kita tu kena mengaku. Itu baru iman. Dia panggil at-tasdiqul qalbi. Pengakuan yang dibangsakan daripada hati. Yakni hati kita tu kena mengaku. Jadi tadi kita sebut dah tentang sifat yang wajib, kan? Apa dia makna yang wajib? Iaitulah sungguh. Sungguh ke, atau ke, ataupun tentu, ataupun mesti. Kita pun katalah sungguh. Hati kita kata ni, yang dia panggil percakapan hati. Hati kena berkata-kata. Yang kata iman, yang kata akidah tu, ya, yang kita kata pengakuan hati saat ni, iaitu hati kita mengaku tentu sungguh sifat wujud ni pada zat Allah. Sungguh sifat wujud ke, sifat qidam ke, ikutlah sifat qudrat ke, kan, sifat iradat ke, ilmu ke pada zat Allah. Dengan makna katanya, kan, hati kita setuju, hati kita mengaku sungguh Allah bersifat dengan qudrat, Allah bersifat dengan iradat. Hati kita kata iya. Mau ada kata-kata hati lagu tu. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan pengakuan hati. Ataupun perkara yang hati kita mengaku. Apa dia? Wujud. Sifat wujud Allah. Hati kita mengaku. Mengaku apa? Adanya sifat wujud ni sungguh. Sifat wujud ni pada zat Allah Ta'ala. Ataupun sifat-sifat ma'ani. Hati kita mengaku tentu sungguh ada sungguh sifat kudrat ni pada zat Allah Ta'ala. Itu orang panggil mengaku. Pengakuan hati. Dan begitulah setiap satu daripada 20 perkara yang wajib yang kita belajar ni, kan, mesti kita kena mengaku. Faham tu? Hati kita mesti setuju, mesti mengaku tentu sungguh atau tu, kan, tentu sungguh ada sifat-sifat tersebut pada zat Allah. Maka baru dipanggil ada akidah lah tu. Kita telah mengiktiqad, kan, dah ada akidah, dah ada simpulan hati, simpulan iman, dan ataupun kita telah ada iman. Senang, mudah sikit, kan, sebab iman ni ialah apa? Pengakuan hati. Mana ada satu perkara yang hati kita setuju, hati kita mengaku sungguh ada sungguh perkara tu pada zat Allah. Itu kalau perkara-perkara yang wajib. Kalau perkara yang mustahil, kena mengaku apa?
mengaku tak adanya benda mustahil tu pada Allah, tu pun i'tiqad juga. Kan? Contoh kita kata apa? Contoh seperti kita kata anak bagi Allah. Allah ni ada anak ke? Tak ada. Tu tidak. Kan? Apa lagu mana yang kita kata, kan? Yang kita kata akidah tadi, maknanya hati kita mengakulah. Hak mustahil makna apa? Yang kita habaq makna tidak tu. Nah, tidak ke, dak ke, kan? Misal kita katalah anak bagi Allah. Nah, lalu hati kita kata apa? Hati kita kata tidak, tak ada, kan? Tidak ataupun tak ada, anak bagi Allah mana ada, tak ada, kita apa kata? Tolak, nafi. Kan? Yang kita panggil ternafi itu. Tak ada, sama sekali. Perkara-perkara yang mustahil itu di Allah, pada zat Allah, itu orang panggil i'tiqad dah tu. Orang panggil simpulan hati dah tu. Perkara yang kita i'tiqadkan dengan tidak. Hak wajib, perkara yang kita i'tiqadkan dengan sungguh. Hati kita kata. Kan? Kalau perkara yang harus kita kata boleh jadi, itu i'tiqad. Kan? Contohnya seperti ada kita ni, harus ada, harus tak ada, kita kata, kan? Macam mana kita nak faham tentang maksud i'tiqad ni? Maknanya hati kita tu mengaku setuju, balik ada kita pun boleh jadi. Tu akidah kita tu, iman kita nya. Boleh jadi kita alam ni Allah Ta'ala adakan kita, dan boleh jadi juga terbenar juga akal kita duk fikir, kan? Kita seluruh alam ni ialah dihilangkan akan ada, dihilangkan akan wujud kita. Boleh jadi juga. Dua-dua tu masuk dalam akidah kita. Balik ada sungguh pun kita i'tiqadkan, kita mengaku. Balik tak ada pun kita i'tiqadkan, kita juga mengaku. Itu akidah. Boleh ingat. Dan yang pentingnya kita mesti i'tiqadkan. Sifat yang wajib kita i'tiqadkan sungguh. Sungguh, kan? Ada sungguh, kan? Dan katalah sifat kudrat, kan? Sungguh, ada sungguh, sifat kudrat di Allah Ta'ala. Hati kita kata tu. Itulah akidah. Satu simpulan iman baru. Kan? Kalau yang 20 yang wajib, 20 simpulan iman. Setiap satu tu mesti kita mengaku. Jangan mengaji saja. Kalau kita mengaji, dengar guru duk cerita, guru duk ajar, guru duk habaq satu-satu berkaitan perkara akidah ni tadi, kita pun retilah, kita pun fahamlah, kan? Tetapi kita sendiri, hati kita tak ada i'tiqad, tak ada pengakuan hati pun tentang perkara yang kita sebut, yang kita mengaji, atau kalau yang wajib, perkara yang wajib tadi. Kalau gitu belum lagi ada iman. Sebab iman ni terhasil dengan perkara itu diakui oleh hati kita. Mana hati kita hati kita kena mengaku, hati kita tu kena setuju ke kalau yang wajib tadi. Kalau tidak, cuma reti lagu tu saja, faham lagu tu saja, ataupun kita tu mengapai di mulut, kan? Satu-satu tentang simpulan iman yang 50 perkara itulah, kan? Tak jadi lagi kalau kita tidak i'tiqadkan dia ke dalam hati kita. Belum lagi ada iman. Kalau lagu tu, tu maksud dia nya. Baik, faham betul-betul. Takut mengaji saja, tapi kita tidak tasdikkan pun dalam hati kita. Tak boleh. Selain kita mengaji, kita faham, kita reti, mesti kita mengaku.
Kan? Kalau yang wajib tadi mengaku dengan tentu sungguh. Kalau mustahil mengaku tak ada. Tidak perkara yang mustahil tu. Itulah contohnya. Baik, habis dalam situ. Maka tidak dapat pengakuan itu, melainkan barulah dapat pengakuan hati itu dengan mengerti hukum-hukum akal yang tiga itu. Pentingnya kita faham sungguh-sungguh tentang tiga hukum akal ini. Nah, inilah pentingnya. Sebab tu kata pengarang kitab ni, maka tidak akan dapat pengakuan itu, katalah kan, yang kita mengakunya ialah sifat yang wajib. Kita mengaji kan, sifat Allah yang seterusnya ialah sifat qudrat, artinya berkuasa. Maka wajib Allah Ta'ala bersifat dengan berkuasa. Lawannya ialah lemah. Mustahil Allah Ta'ala lemah. Kan? Perkataan tu. Jadi faham betul-betul apa hak wajib, apa hak mustahil, kan? Apa dia makna wajib. Kalau setakat kita kata wajib bagi Allah oleh sifat qudrat, oleh sifat qudrat, setakat tu saja. Kita pun tak faham tentang sungguh apa, ada sungguh ke macam mana tadi, tentang maksud makna wajib pada akal tu. Macam mana yang kita nak i'tiqadkan sifat qudrat Allah tu dalam hati kita? Tak boleh nak pi. Kecuali kita reti maksud wajib ialah tentu, sungguh. Sifat-sifat yang wajib ni ialah satu sifat yang tidak diterima oleh akal kita akan tidaknya, akan takdanya. Bahkan tentu sungguh sifat tersebut pada zat Allah. Ada sungguh ada sungguh sifat qudrat ni di zat Allah Ta'ala. Kita boleh kata lagu tu pasal apa? Pasal kita reti itulah dia maksud wajib pada akal. Kalau kita tak faham akan maksud wajib pada akal, nak pergi hukum dengan tentu mesti sungguh sifat kudrat itu pada zat Allah, nak hukum macam mana? Tak boleh hukum. Tu yang jadi kita cuma mengaji saja tu. Tak reti nak buat dah. Tak reti nak mentasdik, tak reti kita nak hukumkan sifat yang wajib tadi pada zat Allah. Setakat kita mengaji Allah Ta'ala wajib bersifat dengan kudrat. Habis dekat tu je. Itu yang tak ada i'tiqad dah. Dan boleh ada i'tiqad pasal kita faham tentang maksud wajib pada akal, mustahil pada akal, harus pada akal. Itu yang boleh kita hukumkan dalam hati kita. Kalau yang wajib kita tentu hukumkan dengan sungguh. Kalau yang mustahil kita hukum tidak, tak ada. Kan? Kalau yang harus kita hukumkan boleh jadi, kan? Boleh ada sungguh pun boleh, hati kita fikir-fikir boleh terima. Boleh tak ada pun hati kita duk fikir boleh terima juga. Itu makna sungguh, kan? Itu makna harus. Jadi faham betul-betul. Jangan kita tidak beriman dengan segala sifat-sifat yang wajib bagi Allah ni. Kan, saat lagi jadi mengaji saja ya. Kan, mengaji sungguh. Dah suruh main mengaji, dia mengaji sungguh. Kan, betul lagu mana berkaitan tentang iman tu, dia pun tak apa nak erti juga. Kan, susah macam tu.
selagi kita tidak tasdikkan sifat yang wajib pada Allah ni, selagi itulah kita belum lagi sah iman kita. Tak sah iman ni erti dia kufur. Masih lagi dianya kufur iman dia terhadap Allah. Jaga-jaga. Mustahak sungguh kita dah belajar kan hukum akal yang 3 ni, dan penting sangat kita kena faham sungguh-sungguh apa maksud dia. Kan pasal kita nak guna dia sebagai contoh seperti alat pekakah. Kan kita nak guna dia. Kan nak menghasilkan akidah, kita nak kena gunakan dia. Setiap satu dari 3 hukum akal ni. Itulah maksud dia. Baik, habis dalam situ. Dan orang yang tidak mengerti hukum-hukum akal yang tersebut. Kemudian bagaimana kalau seseorang kita dia tak reti-reti 3 hukum akal tadi? Ya, kata musannifnya, kadang-kadanglah orang yang tidak mengerti akan hukum-hukum akal tersebut tu yakni yang 3 perkara tadi nak. Terkadangnya apa akibat? Nak cerita kesan dia. Apa akibat kepada kita kalau kita tak faham, tak tahu tentang hukum akal yang 3 perkara ni? Akibat dia kadang-kadang tidak ada akidah sedikit pun. Ngaji saja sungguhlah. Tu hak mengaji, hak tak mengaji. Kan kita duk bilang, duk susah hati, duk serabut otak orang hak mengaji tapi depa tak beriman. Hak tak mengaji langsung, tak kenal Tuhan langsung. Macam mana? Kan hak mengaji hukum akal, hak 3 perkara ni pun kira kelecoh saja. Tidak, sat duk penin, sat faham, sat penin kita hak mengaji ni. Kan punyalah susah nak boleh reti, nak boleh faham sesuatu perkara. Hak duk saja tu. Kan? Hak tak mau nak dengar orang mengajar, tak mau nak mengaji ilmu akidah yang fardu ain ni. Ni fardu ain lah asas. Kan kepada kita setiap orang yang mukallaf ni. Kan? Jawabnya dia lagi tak reti. Lagi dia tak reti iman tu apa benda. Tasdik, pengakuan hati tadi apa benda. Kan nak hukumkan, nak menjatuhkan, nak buat keputusan. Yang hati kita nak memutuskan satu keputusan. Keputusannya ialah keputusannya ialah dak, keputusannya ialah boleh jadi. Ini 3 hukum akal tu. Kan nak putus hukum tu, kalau tak reti hukum akal yang 3, adakah boleh nak jatuhkan hukuman, keputusan, buat keputusan? Jawabnya tak boleh. Ni jadi kata musannif, terkadang tidak ada akidah sedikit pun, langsung tak ada pegangan hati. Kalau tak ada akidah maksudnya dia tak ada iman. Tak ada iman lah. Tak ada iman tu orang panggil apa? Kufur. Orang yang bersifat dengan kufur tu dia panggil kafir. Tak ada lah. Cuba orang kafir yang lain lah. Tu takutlah ceritanya. Takutnya kita pergi buat tak ada akidah pula. Sebab iman ni kena kena mengaku. Tiba-tiba apa sifat Tuhan pun dia tak mengaku dalam hati dia. Kalau yang wajib mengaku dah sungguhkah sifat wujud qidam baqa tu pada zat Allah, tak pernahnya dia mengaku. Nak mengaku pun tak tahu apa yang nak buat. Ngaji pun tak pernah. Hukum akal 3 perkara tu pun tak bisa dengar, apa ke benda pun tak tahu. Nak main macam mana dia tahu
Kan? Nah, sebab orang mengaji ni syarat nak tahu dia kena mula dengan mengaji. Dah hang tak mengaji, ataupun kalau mengaji pun tak faham pun boleh juga tak tahu juga. Ya. Jadi timbullah tak ada langsung akidah dalam hati dia. Baik. Nak hurai lagi apa maksud tak ada akidah sedikit pun? Yakni tidak ada pegangan di dalam hatinya. Nyo tu tadilah orang yang tidak mengerti hukum-hukum akal yang tiga tadi. Akibatnya orang ni, akibatnya dia ni tak ada langsung pegangan dalam hati. Pegangan di mana hati kita pegang tu masuk apa? Lagu tadilah iman, pegangan hati, kan? Perkara yang diiktikadkan, benda yang sama. Benda yang sama. Contoh tadi kita kata sifat kudrat Allah. Kan? Allah Ta'ala wajib bersifat dengan kudrat. Kudrat ni ialah sifat yang wajib bagi Allah. Apa maksud wajib bagi Allah? Iaitulah sifat kudrat ni ialah satu sifat yang tak diterima oleh akal kita akan tidaknya pada zat Allah, akan daknya pada zat Allah, akan tak terima, akan tak setuju. Lepas tu apa yang akal kita terima? Yang diterima oleh akal kita ialah tentu, sungguh sifat kudrat ni pada zat Allah. Maka kita pun buat pengakuan hati kita. Mulut tak kata tak apa, hati tu kena kata. Kan? Lalu hati kita pun kata, boleh. Allah tu bersifat dengan kudrat. Sifat kudrat tu ada sungguh pada zat Allah. Itulah akidah. Tu sahaja, bukan banyak mana. Tu tentang sifat kudrat. Pasal lagi sifat yang lain, iradat ke, serupa yang sama juga cara kaedah pengakuan hatinya. Tapi yang ni yang tak ada ni, satu pun sedikit tu, satu yang sedikit pun tak ada langsung di pegangan hati dalam diri orang yang tak reti, yang tak tahu, yang kata hukum akal yang tiga perkara tadi, membawa kepada tak ada akidah. Hang tak beriman, kamu tidak beriman dengan Allah, kamu tak beriman dengan sifat-sifat yang wajib bagi Allah, kamu tak pernah mengaku Allah bersifat dengan kudrat, kamu tak ada pengakuan hati Allah bersifat dengan iradat, satu pun tak ada. Apa tak ada kat kufur ke tak? Kufur lah, sebab kita disuruh beriman. Kan? Kerana kita disuruh, diperintah oleh Allah supaya beriman dengan Allah, beriman dengan zatnya, beriman dengan sifat-sifat yang wajib baginya. Itu ingat tu. Baik. Ada iman ni lah sebagai jaminan kita dapat masuk syurga esok-esok ni. Ni lah bendanya, kata iman, pengakuan hati tu. Ni tak ada langsung. Ngaji, hafal, dia boleh hafal semua wujud Qidam Baqarah sampai habis. Boleh bermakna pula, boleh terjemah pula. Wujud artinya ada, Qidam artinya sedia sampai habis. Siap boleh hafal lawan-lawannya. Lawan bagi wujud ialah tiada. Mustahil Allah Ta'ala tiada. Okey dah tu, betul dah tu. Semua tu kena dah. Satu yang penting sekali yang dia tak ada. Apa dia? Dia tak ada mentasdikkan ke dalam hati dia. Dia tak ada mengaku pun, hati dia tak mengaku pun sifat-sifat yang wajib tersebut di dalam hati dia. Ataupun tak ada pegangan, tak ada simpulan iman, tak ada akidah. Itulah ya benda yang sama aja. Kan? Tu reti dia nah. Baik. Maka ni
orang yang tidak ada akidah atau pegangan itu dinama akan dia akan orang yang jahil. Itu baru terbit perkataan jahil. Jadi katanya lagi lah al-musannif, orang yang tidak ada pegangan, tak ada akidah di dalam hati dia, tak ada, tak pernah diiktikadkan pun, tak pernah ada pun sebarang kata-kata pengakuan daripada hati dia. Kan? Kena mengaku, mana kena mengiyakan, menjazamkan, memuktamadkan, memutuskan. Sungguh adanya sifat kudrat, iradat pada zat Allah. Sungguh sifat kudrat itu ada pada zat Allah. Lagu tu je lah contohnya. Kan? Tak ada benda tu hati dia. Jadi orang ni dinamakan akan dia tu orang tak sah ni dengan panggilannya orang yang jazam. Maka dia orang yang jahil. Dipanggil namanya jahil, orang yang tak ada ilmu. Ataupun orang yang tidak mengenal Allah. Boleh juga pasal makna lagu tu jahil ni. Jahil saya maknanya orang yang tak ada ilmu. Sama sekali langsung tak ada ilmu. Kan? Kita nak faham macam mana lah ni masalah kita mengaji dengan jahil ni. Begini maksudnya. Orang ni dipanggil orang yang tak kenal Tuhan lagi. Belum ada ma'rifatullah. Bahasa mudah kita. Orang yang tak kenal Allah ni dipanggil namanya orang yang jahil. Kita wajib kena mengenal Allah. Hukumnya wajib mengenal Allah tadi telah kita mengetahui kan tentang sifat-sifat yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, yang harus bagi Allah. Kan? Mengenal tu kenal macam mana? Ialah jalan dia tu dengan kita duk belajar, kita duk mengaji. Inilah nak boleh mai ke kenal tu. Kan? Tapi maksud asal mengenal tu ialah jazam. Jazam ni yang kita panggil yakin. Bulat hati, tak ada syak, tak ada zon, tak ada waham. Punca keyakinan hati kita tadi terbitnya daripada dalil. Ikutlah dalil akli ke, dalil nakli ke, dalil bahasa akal ke. Kan? Akal duk fikir kan tentang kejadian kita alam makhluk ini. Kan? Daripada perkara yang dipikirkan itu, maka terbitlah satu bulat hati, keyakinan dalam hati kita. Yang mana keyakinan tu ialah muafakat dengan hakikat lah. Dengan perkara yang kita i'tiqadkan itu bercanggah dengan yang sebenar. Kan? Benda yang diiktikadkan tadi mestilah muafakat dengan yang sebenar. Contohnya sifat kudrat Allah, kita i'tiqad, sungguhnya sifat kudrat ni pada zat Allah. Betul tak? Pada hakikatnya sungguh ada Allah Ta'ala bersifat dengan kudrat tu. Sungguh itulah namanya iman. Itulah namanya i'tiqad. Kalau begitu orang tu dipanggil mengenal Allah. Dalam diri seorang jahil ataupun orang yang tak kenal Allah ni, dia tak ada perkara ni. Yang kita panggil yakin. Ataupun dia yakin Allah tu bersifat dengan kudrat, tapi dia tak tasdikkan pun sifat kudrat tu ada pada Allah. Kan? Sungguh pada zat Allah. Tak ada pun dia panggil jahil juga. Jahil ni memang tak kenal Tuhan. Orang tak kenal Tuhan memang tak ada iman kepada Allah lagi. Itulah maksud dia. Baik.
Jadi dan jahil dengan Allah Ta'ala itu, dan bermula tidak mengenal Allah. Apa makna lagu tu? Senang sikit nak faham. Dan bermula jahil ataupun tak mengenal akan Allah Ta'ala itu, ialah tidak sah imannya. Nya tu jahil dengan Allah Ta'ala. Orang yang tak kenal Tuhan, sahkah iman dia? Jawabnya tidak sah. Tidak sah iman makna apa? Makna apa? Maknanya kufur iman lah. Orang tu tidak beriman pun, tak ada iman kan, terjun neraka lah maksud dia. Jawabnya tu reti dia. Lepas tu kata musannif lagi, dan apabila tidak sahlah oleh imannya, nya tu yang jahil dengan Allah tadi, tidak sahlah oleh agamanya, tak ada lah Islamnya tu kan. Nak main Islam kok mana hang tak beriman tu, sebab puak-puak kafir tu ada tu. Adakah mereka beriman dengan Allah? Adakah mereka ni mengaku Allah tu ialah Tuhan misalnya? Tak ada. Mereka tak pernah mengaku pun Allah tu ialah Tuhan. Mereka tak pernah mengaku pun Allah Ta'ala sahajalah Tuhan. Hak mereka duk mengaku tu mengaku dalam hati. Itulah pengakuan hati. Hak mereka duk yakin, hak buat kafir ni duk yakin, hak yang mereka duk percaya dalam hati mereka, patung berhala tu Tuhan mereka. Kan? Yakin dah ada dah. Tapi betul ke hakikatnya patung berhala tu ialah Tuhan? Dok, bukan. Kan? Itu benda mustahil tu dok tak dok hak sungguh Tuhannya ialah Allah. Ngaku sungguh Allah Ta'ala sahajalah Tuhan. Dah ada iman dah. Tapi dah tak ada tasdik dalam hati, tak pernah mengaku Allah tu Tuhan. Allah bersifat dengan segala sifat-sifat yang sempurna tadi kan. Nak main mana akidah, nak main mana iman? Tak ada iman lah orang panggil itu. Gitu maksud dia. Baik, dah tak ada iman, nak panggil orang Islam ke? Dia beragama Islam. Mana ada? Puak kafir adalah dia tak beriman dengan Allah kan. Adakah dia panggil orang Islam? Doa agama pun tak ada lah. Dia tu tidak beragama Islam lah. Beragama Islam macam mana hang tak percaya Allah tu Tuhan? Hang kena yakin Allah tu Tuhan, baru sah agama hang. Kalau mengucap 2 kalimah syahadah pun tapi hati tak pernah mengaku Allah tu Tuhan, di sisi Allah masih lagi kufur iman. Tak sah lagi iman dia dengan Tuhan. Walaupun dia depan mata manusia, dah dia mengucap, dia kita hukumkan dengan Islam lah. Dah. Syarat orang kafir nak masuk Islam selain daripada dia mengucap 2 kalimah syahadah. Setiap 2 kalimah syahadah yang dia ucapkan tadi, dia mesti faham maksud makna dia. Dia mesti mengaku hak kata la ilaha illallah, tiada Allah lah Tuhan. Ada pengakuan tu dalam hati dia, barulah sah iman dan juga Islamnya. Kalau kata menikah kan, pasal nak menikah dengan orang Islam, maka syaratnya kena mengucap. Pasal itu je dia mengucap, dalam hati tak ada i'tiqad apa pun tentang Allah Ta'ala Tuhan misalnya, tak sah lagi iman dia. Islam pun tak sah pada hakikatnya. Baik. Jadi kerana ni kenapa yang musannif kata tidak sahlah oleh agamanya? Kerana sah agama itu ialah terhenti sahnya agama Islam itu di atas sah imannya, iman seseorang. Syarat bagi sah Islam kita ialah kita kena beriman. Okeylah kita mengucap 2 kalimah syahadah, tu rukun Islam yang pertama. Ya, asyhadu an la ilaha illallah
Allah sampai habis kan. Orang kafir yang nak masuk Islam tu, kafir asli, kafir murtad ke ikutlah. Selain hang mengucap, hang kena beriman. Maknanya maksud la ilaha illallah tu ialah mengaku. Iman tu hati kena mengaku. Ya Allah lah Tuhan aku. Itulah maksud dia. Kan? Ada tak pengakuan lagu tu? Masa duk kata la ilaha illallah tu ada. Kalau ada sahlah Islam dan iman. Tapi kalau tak ada, mulut je kata tapi hati tak pernah beriman pun dengan Allah, maka tak ada iman. Tak ada iman, tak ada Islam lah jawabnya. Dia berkait-kait Islam dengan iman ni. Dia akan boleh kata ada Islam, tak ada iman pun tak apa, ada Islam. Mana boleh lagu tu? Tak ada lagu tu Dia berkait. Nak bagi ada Islam, kena ada iman. Kalau ada Islam saja, iman tak ada, Islam tak sah. Mengucap tu tak sah. Kemudian kata lagi al-musannif, kerana makna iman itu ialah tasdiq di hati. Ulang lagi abang. Kan akidah pun hatullah lah makna dia. Kan iman pun kan makna tu lah juga. Jadi iman ni kalau nak terjemahlah ke bahasa Melayu, iman tu bahasa Arab kan. Melayu kita panggil mengaku oleh hati. Ada tasdik di hati. Apa makna tasdik di hati? Mengaku tu nak hurai maksud tasdik di hati. Mengakulah oleh hati. Hati kita, qalbi kita kan, mengaku hati itu dipanggil percakapan hati ataupun hadisun nafsi. Mana hati kita kena berkata-kata, hati kita kena bercakap. Tak jadi kalau terlintas ya, lintasan macam dosa saja tiba-tiba terlintas. Terlintas dalam hati kita, itu bukan percakapan hati, itu lintasan hati. Iman tak memadai dengan terlintas itu. Iman mesti kita katakan, mesti hati kita tu ucapkan sesuatu. Bahasa dia panggil, istilahnya hadisun nafsi dia panggil. Uraian apa terjemahan dia, arti dia percakapan hati. Mana hati kita bercakap, mulut tak bercakap. Ada cakap dia mulut, apa percakapan mulut, lidah. Kan? Ini mulut tak kata apa pun, sengap je. Hati je kata. Kalau kata misalnya mulut kita kata aku nak pergi kedai, hak kalam yang keluar ada bunyi suara berhuruf, ada dulu ada kendian tu, itu percakapan mulut. Al-lafzu al-malfuz, kan? Suatu yang diucapkan oleh lidah kita, bukan hak tu. Mau hak suatu yang diucapkan oleh hati kita, dia tak ada bunyi suara apa, tak ada berhuruf, tak ada dulu, tak ada kendian. Cuma kita tahu pasal kita yang bercakap, hati kita yang berkata-kata. Itulah hadisun nafsi. Baik. Jadi mengakulah oleh hati. Mengaku itu suatu perkara yang kita putuskan. Mengaku itu satu pengakuan, satu perkara. Katalah tadi sifat qudrat Allah. Allah Ta'ala bersifat dengan qudrat. Kita mulut pun kata Allah wajib bersifat dengan qudrat. Okey, itu kata-kata mulut. Kata hati apa? Hati pun kata lagu mulut kata sakni lah. Lalu hati kita mengaku. Mengaku tu bukan setakat kata saja. Kalau bercakap kan, kalau hati kita bercakap, belum mesti, tidak bermaksud hati kita sudah mengaku. Dia mengaku atau tidak mengaku, dua tu. Kalau mengaku satu percakapan hati yang membawa maksud perkara itu dipersetujui oleh hati kita. Katalah sifat wujud Allah tadi.
Hati kita mengaku. Macam mana hati kita kata? Sungguh. Tu mengaku lah tu. Kalau hati kita kata Allah bersifat dengan wujud, hati kata kan, itu tak mengaku lagi, tak jadi juga. Walaupun hati kita yang bercakap, hati kita kata apa? Oh, hati kita kata Allah bersifat dengan wujud. Tutuplah mulut tu. Hati kita kata lah. Adakah tu dia boleh mengaku? Perkataan tu tak membawa maksud mengaku. Itu cuma berkata-kata nak bagi tahu kata Allah tu ada sifat wujudnya. Belum lagi dia bagi iman. Iman tu apabila hati kita mengaku. Mengaku sungguh ke tak Allah bersifat dengan wujud. Hati pun kata, sungguh hati katalah, kata mulut tu. Dia nak bagi contoh je kan. Az-zahiru yadullu 'alal batin saja kan. Hak keluar kalam mulut ni pasal nak luahkan apa yang tersembunyi dalam hati saja kan. Seolah-olah hati kita kata sungguh tentu sifat wujud tu pada zat Allah. Tu baru mengaku. Dan baru ada iman. Lah selama ni kita ada mengaku tak? Kalau tak mengaku cepat-cepat. Takutnya saat lagi dia buat khalid lagi. Duk biasa dah selama ni mengaji dengan tak pernah mengaku apa pun. Ngaji tahu saja jelah. Kan? Tahu tu bukan iman. Tahu lain, beriman tu lain. Beriman ialah satu pengakuan daripada hati kita. Contoh kita kata Allah ialah Tuhan. Mengaku tak? Pernah tak kita mengaku Allah ni ialah Tuhan? Mengaku dengan sungguh. Sungguh Allah ialah Tuhan. Hati kata lagu tu. Kan? Kalau kita cuma kata Allah ialah Tuhan, itu bukan pengakuan. Itu bukan pengakuan. Tu cuma nak beritahu kata Allah ni ialah Tuhan. Bukan iman yang tu. Iman mesti ada buah pengakuan. Mesti ada suatu benda yang hati kita mengaku. Tu baru namanya iman. Boleh? Boleh ingat nak kata senang sangat pun tak, tapi takutnya selama ni kita keliru. Kan? Keliru gitu-gitu sajalah. Kan? Jadi naya juga. Pasal ni akidah. Nak kami betul, nak berelok balik. Kan? Takut selama ni kita tak betul cara pemahaman kita. Kan? Soal akidah ni. Baik, habis tang situ. Mengakulah oleh hati dengan sekalian barang yang didatangkan dengan dia dengan sekalian barang tu oleh Rasul daripada segala apa itu barang yang baginda Rasulullah sampaikan kepada kita, daripada segala pekerjaan agama. Inilah hukum hakam syarak. Dia dua aja perkara yang berkaitan dengan agama ni. Yang pertama soal akidah. Yang kedua soal farah, sembahyang, puasa, zakat, haji. Kan? Itu masalah farah dia panggil. Masalah dasar, masalah pegangan hati ni, akidah, iman, Islam pun disampaikan kepada kita oleh baginda Rasulullah. Kan? Tentang sifat-sifat yang ada pada zat Allah, maka mesti diakui. Kalau yang wajib hukumkan dengan hati kita setuju, ya sungguh. Kalau yang mustahil hati kita mengaku tidak. Tak kan? Ada sungguh ke? Sungguh ke? Ada sungguh ke? Ada ke tak ada? Kan? Ada ke tak? Anak bagi Allah ni, hati berkata, mengaku hati kata, Tuhan tak ada anak sudahlah tu mengakulah tu. Mengaku dengan tidak. Hak tadi hak wajib mengaku dengan sungguh. Maksud dia. Baik. Habis dari situ kita berhenti setakat tu dulu, insya-Allah. Sambung lagi minggu depan. Qala al-musannif rahimahullah, dan terkadang jadi ia
kafir ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wallahu a'lam ay alimun. Kita berehat 10 minit lah, lebih kurang 10 minit.